Selamat petang, salam sejahtera. Rangkuman berita paling hangat di Malaysia hari ini. Tak serik lepas 5 kali didenda, Najib tampil lagi di acara sesak. Walaupun telah dikenakan 5 denda kerana melanggar prosedur operasi standard SOP COVID-19, bekas Perdana Menteri Najib Razak sekali lagi muncul di acara yang penuh sesak malam tadi. Ahli Parlimen Pekan itu hadir di Medan Selera 988 di pinggir Bandar Iskandar Puteri malam tadi untuk berkempen bagi calon MCA Skudai Lim So Hai. Kira-kira 200 orang ramai yang berpakaian biru BN menggantung spanduk menyokong Lim telah menunggu Najib di Medan Selera, berkerumun di sekelilingnya sebaik dia keluar dari kendaraannya pada 9.40 malam tadi. Sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen Anda. Isu hangat yang kedua hari ini, pegawai Najib tawar potong gaji sebulan lepas bertelagah dengan wartawan. Semalam, isu ini tular di media sosial apabila beliau dikatakan telah memaki hamun wartawan yang telah mengambil gambar beliau. Ahmad Lutfi Azhar yang merupakan pegawai khas ahli Parlimen Pekan Najib Razak membuat permohonan maaf dan menawarkan gajinya bulan ini ditolak selepas mengakui bertengkar dengan seorang wartawan awal hari ini. Ia berlaku selepas pegawai itu didakwa memarahi wartawan terbabit kerana enggan memadamkan gambar yang diambilnya. Dia juga dakwa menggunakan perkataan kesat dan merapatkan mukanya kepada wartawan itu. Lutfi kemudian menyifatkan ia sebagai salah faham dan mendakwa pendekatannya tegas tetapi tidak kesat, namun mengakui tindakannya menuntut pengamal media memadamkan gambarnya adalah salah. Sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen Anda untuk isu pada kali ini. Pegawai Najib tawar potong gaji sebulan selepas bertelagah dengan wartawan. Isu hangat yang seterusnya, Barisan Nasional bakal menang selesa PRN Johor. Pengundi tokok sudah memadai, kata Ahmad Hassan. Berbaki sehari lagi sebelum hari mengundi pilihan raya negeri PRN Johor, Barisan Nasional berada pada kedudukan selesa untuk menang dan ia memadai sekiranya pengundi tok-tok keluar mengundi. Kemenangan yang bakal dicapai BN dibuat berdasarkan analisis daripada bilik perang dan laporan jentera dihantar, kata Timbalan Pengerusi Barisan Nasional, Datuk Seri Muhammad Hassan. Alhamdulillah, bacaan dan anggaran saya buat, Warum buat dan laporan-laporan kita timbal balik. Setakat hari ini, BN melepasi garis penamat, tetapi dalam politik macam-macam boleh berlaku, katanya. Sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen Anda untuk isu pada kali ini. Isu hangat seterusnya, berkelahi dengan wartawan, pegawai Najib mengaku dalam insiden di Johor. Selepas media mendedahkan berlaku perkelahian antara seorang pegawai Datuk Seri Najib Razak dengan seorang wartawan, akhirnya seorang pegawai khas kepada bekas Perdana Menteri itu tampil membuat pengakuan berhubung insiden terbaru di Johor baru-baru ini. Pegawai Najib itu iaitu Ahmad Lutfi Azhar mengakui berkelahi dengan seorang wartawan yang dimarahinya ketika merakam bosnya itu yang melanggar SOP dan dikenakan kompaun oleh pegawai kesihatan negeri ditangkap. Lutfi bagaimanapun menafikan mengeluarkan kata-kata kesat berunsur makian terhadap wartawan tersebut dan hanya menegurnya secara tegas kerana tindakan merakam Najib yang melanggar SOP kempen pilihan raya negeri PRN Johor. Sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen Anda untuk isu pada kali ini. Isu seterusnya, hanya 2 parti harus jadi pilihan pada PRN Johor hari ini, kata MP PKR. Berita seterusnya, terdapat satu slogan di Johor dalam pilihan raya umum ke-14 pada tahun 2018 yang berbunyi, jika UMNO BN tumbang di Nusa Jaya, Johor, maka UMNO BN juga akan tumbang di Putrajaya, Kerajaan Persekutuan. Andaian itu tepat berlaku pada PRU 14. UMNO BN hilang majoriti dalam Dewan Undangan Negeri Johor. Kerajaan Pakatan Harapan PH terbentuk di Nusa Jaya. Kini dinamakan Kota Iskandar. Dari 26 kerusi di Parlimen di Johor, UMNO BN hilang 18 kerusi Parlimen kepada PH. Putrajaya tumbang. Kerajaan PH di Putrajaya terbentuk. Mengapa perkara ini boleh berlaku? Sebab rakyat Johor mudah memilih. Hanya ada 2 pilihan, sama ada menyokong UMNO BN yang diketuai oleh pemimpin kleptokrat yang mencuri wang negara dan wang rakyat melalui skandal RM50 bilion 1MDB
atau memilih PH, sebuah gabungan parti politik yang ingin membawa agenda reformasi. Mandat rakyat pada PRU 14 di Johor dan di seluruh Malaysia pada 2018 tersebut ialah memilih PH dan menolak UMNO BN jelas dan mudah. Sebelum kita teruskan isu pada kali ini, sila tinggalkan komen anda. Setiap daripada komen anda amatlah dihargai. Isu hangat yang seterusnya, kemenangan Selesa BN hanya menjadikan Ismail Sabri hilang kekuatan bertahan tekanan bubar parlimen. Berita sepenuhnya. Semua orang secara umumnya sedar keputusan PRN Johor pada 12 Mac ini akan memberi kesan kepada kedudukan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Berselindung di sebalik inginkan kestabilan kemenangan BN, lebih-lebih lagi jika menang dengan majoriti 2/3, ia adalah alasan paling ampuh untuk UMNO menekan Ismail Sabri bagi mempercepatkan PRU 15. Bersandarkan bahawa kemenangan di Johor adalah petanda sokongan rakyat semakin jelas, sudah kembali kepada BN dan dengan itu tarik PRU 15 kononnya tidak harus ditangguh-tangguh lagi. Bahkan gendang orkestra mendesak Ismail Sabri menyegerakan PRU 15. Dijangka akan lebih bergema. Sebaik saja bermulanya Perhimpunan Agung UMNO atau PAU pada 16 Mac ini, yaitu 4 hari selepas keputusan PRN Johor. Apabila BN menang bergaya, Ismail Sabri yang hanya merupakan naib Presiden UMNO akan berdepan kesukaran untuk tidak akur kepada desakan melalui PAU itu, yang kita tentunya tahu bahawa Presiden UMNO, timbalan Presiden UMNO dan bekas Presiden UMNO adalah penggerak kuat di belakangnya. Mahu tidak mahu, beliau kemudiannya terpaksa dengan berat hati menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk menasihati baginda berkenaan pembubaran parlimen. Kiranya itu yang berlaku, ia bukan saja merupakan kejayaan Zahid Hamidi, Muhammad Hassan dan Najib Razak untuk mempercepatkan PRU 15 sebelum pemilihan UMNO yang mesti diadakan sebelum 29 Disember tahun ini. Bahkan ia juga adalah kejayaan menamatkan karier Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Sebelum kita teruskan isu kali ini, sila tinggalkan komen anda. Setiap daripada komen anda amatlah dihargai. Berita seterusnya. PRN Johor, mengapa PAS PN bahaya jika diberi undi? Naib Presiden Amanah Datuk Mahfuz Omar menegaskan adalah bahaya sekiranya pengundi memberikan kemenangan kepada Perikatan Nasional PN untuk yang turut dianggotai PAS dalam pilihan raya negeri Johor. Bekas pemimpin PAS tersebut berkata, PN hanya membenarkan pemikiran Islam yang dibawa oleh PAS sahaja yang betul, manakala pihak lain adalah salah. Bahaya PN ialah apabila PAS dan PN hanya mengizinkan pemikiran Islam yang dibawa oleh PAS baru betul. Islam yang dibawa oleh orang lain tidak betul. Ini berbahaya kepada masyarakat Islam. Mereka menganggap lain daripada PAS dan lain daripada PN adalah salah. Ini membawa kacau bilau dalam kehidupan beragama di negara kita, terutama di negeri Johor, katanya. Sekian dulu isu hangat pada hari ini. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi.